Rumah agak indah. Rumah ni habis. Bilik ni habis. Bilik ni tak ada apa-apa. Dapur habis, semua habis. Ini pun semua kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu dalam kesempatan video pada kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sering kali mengikuti perkongsian saya dalam kebanyakan video-video yang saya kongsikan. Dan saya harapkan moga apa yang saya titipkan ini menjadi amalan, menjadi pengajaran dan juga menjadi satu keinsafan untuk saya yang bercakap dan semua rakan-rakan penonton yang mendengar, yang tolong share atau tolong kongsikan video ini dengan rakan-rakan yang lain. Kawan-kawan semua, pada hari ini, pada tarikh 22 Disember 2021, keseluruhan rakyat ataupun di seluruh negara, kita masih lagi dalam keadaan suasana berduka dengan musibah banjir di beberapa negeri dan kawasan, termasuklah Selangor yang paling terjejas, Pahang, dan juga di kawasan-kawasan yang lain lah. Dan banyak sekali berita yang sangat menyayat hati yang kita terima. Ada di antaranya sehingga meragut nyawa, ada yang sampai kehilangan orang tersayang, bayi pun ada, penemuan jenazah ataupun mayat pun ada. Kemudian apatah lagi dengan harta benda yang musnah, rosak, terus hancur sekelip mata sahaja di bawah arus banjir ataupun ditenggelami air ataupun ditenggelami oleh banjir. Tuan puan yang saya hormati semuanya, ada beberapa kejadian-kejadian yang aneh, ajaib, pelik berlaku yang telah pun ditemui oleh rakan-rakan sukarelawan kita lah yang menjalankan misi bantuan, menyalurkan sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir di beberapa kawasan. Antara peristiwa ataupun kejadian pelik yang berlaku adalah, yang pertama sekali yang telah pun dikongsikan juga oleh Ustazah Asma Harun baru-baru ni, yang mana Ustazah telah pun berkongsi dengan kita semua bahawa ada satu mushaf Al-Quran ataupun ada mushaf Al-Quran yang didapati atau dijumpai masih dalam keadaan yang elok keadaan dia. Maknanya keadaan mushaf Quran tu dalam keadaan yang seperti tak tersentuh, tak terjejas. Padahal kalau ikutkan kedudukan kawasan tersebut memang tenggelam dengan air ataupun tenggelam dengan banjir dah. Ada satu tulisan khat tu, paras itu merupakan ataupun aras di mana banjir itu, kedudukan paras banjir itu. Tapi mushaf Al-Quran yang kedudukan dia di bawah pada waktu itu dalam keadaan yang masih lagi dalam keadaan yang elok, terpelihara, tak terjejas langsung. Masya Allah, subhanallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menjadikan sesuatu, memelihara sesuatu, malah menjaga sesuatu dalam keadaan yang kita sendiri pun tak pernah tersangka, tak pernah terjangka, tak pernah terduga keadaan situasi ini boleh berlaku. Masya Allah, Allah jaga, Allah jaga. Itu yang pertama. Antara peristiwa lain ataupun kejadian yang pelik, yang aneh juga yang dirakamkan antara lainnya, iaitu ada satu bilik dalam sebuah rumah yang mana milik seorang mangsa banjir juga. Dalam bilik-bilik yang lain, kebanyakan biliknya itu dah dimasuki air ataupun air banjir itu masuk dalam bilik, dan kebanyakan barang-barang pun rosak lah bila air banjir masuk kan.
Tapi ada satu biliknya tu, bilik solat, yang mana kebiasaan dia solat di bilik tersebut, solat sunatnya, baca Qurannya, zikirnya di satu bilik itu. Yang anehnya adalah bilik tersebut langsung tak dimasuki oleh air banjir. Air banjir itu tak masuk bilik tu. Ya Allah. Padahal kedudukan bilik tersebut sama macam bilik-bilik lain lah. Bersebelahan lagi. Sebelah menyebelah bilik lain, air banjir itu masuk. Bilik yang tuan rumah tu biasa solat di situ, ibadat di situ, tak dimasuki air. Masya Allah. Allah Ta'ala kalau dia nak tunjuk kekuasaan dia, benda di luar kemampuan akal, jangkaan kita, jangkauan fikiran kita, tak mampu fikir, tak mampu nak sampai. Macam mana keadaan macam ni boleh berlaku? Yalah, kalau adatnya, kalau dah bilik lain pun masuk air, keseluruhan kawasan rumah, segenap rumah tu mestilah dah masuk dah airnya. Ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Lagi apa lagi? Ada juga diceritakan ada satu kolah air masjid, airnya masih dalam keadaan jernih warnanya. Padahal kawasan tersebut adalah kawasan yang telah ditenggelami air banjir. Keruh habis kawasan lain, tapi air kolah masjid itu, Masya Allah, dalam keadaan yang elok, macam tak terjejas. Saya bila kejadian ni berlaku, mengajak kita untuk nak menimbulkan dalam hati kita bahawa dalam kepayahan, musibah, kesukaran yang sedang dialami oleh kebanyakan di kalangan kita pada ketika ini, Allah mampu atau Allah bisa menunjukkan kekuasaannya yang hamba-hambanya takkan mampu untuk nak memperjelaskan macam mana benda ini boleh jadi, macam mana benda ini boleh berlaku. Takkan ada siapa yang boleh rungkaikan kecuali dengan mengatakan Subhanallah. Subhanallah. Sebab itu kita dalam agama, kita diajarkan tiap kali bila berhadapan atau kita dihidangkan dengan apa sahaja situasi atau peristiwa yang ganjil, yang pelik, yang aneh, ungkapkanlah perkataan atau kalimah Subhanallah. Sebagaimana dalam surah Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai nak menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nampak tak kalimahnya apa di awal tu? Subhana, Maha suci Allah. Allah nak mengajarkan pada kita bahawa sebelum kita nak mengkagumi sebarang bentuk kejadian ke peristiwa ke apa sahaja di depan mata kita, letakkan kalimah Subhanallah, Maha suci Allah, Allah yang berkuasa untuk menjadikan segala keanehan ini satu kenyataan depan mata kita. Inilah juga yang kita diajarkan bahawa tidak ada perkara yang pelik dalam dunia ini kalau ianya dengan izin Allah dan keyakinan seorang hamba terhadap perintah Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku nak mengajarkan pada kamu beberapa untayan kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu, hingga hujung hadis. Tuan-puan semua, rakan-rakan, kita jaga Allah tu maknanya kita menjaga segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka hasilnya apa? Yahfazuka. Allah akan jaga kita. Allah akan pelihara kita. Maka bukan setakat kolah air saja,
bilik solat saja, mushaf Quran saja yang terpelihara keadaan ini, walaupun dilanda musibah banjir, kita juga Allah mampu pelihara dan jaga kita. Kata para alim ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan, antara bentuk-bentuk jagaan Allah terhadap kita, hasil daripada kita jaga hak Allah. Semayang dijaga, hukum halal haram dijaga, yang syubhah dijauhkan. Maknanya memang jaga sungguhlah, takwa sungguhlah. Memang Allah Ta'ala akan bagi apa bentuk-bentuk kelebihannya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Allah dari sudut keduniaannya, Allah akan bagi tubuh badan sihat. Allah akan jaga pelihara anak-anak kita. Allah akan pelihara keluarga kita. Harta kita juga dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah itu betul-betul. Kerana ini merupakan jaminan daripada Allah dan Rasul pada mana-mana orang yang hidup dia memang jaga sungguh hukum hakam agama ni, Allah Ta'ala akan jaga dia. Malah dalam ayat Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seseorang yang betul bagus iman dia mantap ni, bukan setakat jagaan dia dari sudut keselamatan biasa-biasa. Kata Allah, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergilir menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Ada malaikat yang Allah utuskan jaga hamba-Ku itu. Dari depan, dari belakang. Sungguh pun harta benda dia hanyut, rosak, musnah, tapi nyawa dia, ahli keluarga dia dalam jagaan Allah. Malaikat jaga. Tu dia, hebat. Ini satu benda yang tidak mustahil kalau sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. Samalah macam peristiwa yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang marak besar membakar Nabi Ibrahim, tetapi dengan izin Allah, api tersebut yang sifatnya membakar, adatnya api itu dia membakar dan membaham segala yang ada dalam dia, tapi dengan izin Allah, api tersebut, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun api itu tetap marak menyala, tetapi Nabi Ibrahim dalam jagaan Allah. Kawan-kawan semua, sekali lagi saya nak ambil kesempatan, saya dan kita semua, jangan lupa jaga hak Allah, Allah jaga kita. Saya ulang, Allah jaga kita. InsyaAllah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang pelik dalam dunia ini, melainkan ianya boleh berlaku dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua. Semoga berjumpa pada lain-lain kesempatan. Doakan sahabat kita, terus doakan. Dan hulurlah sumbangan semampu yang anda mampu dan boleh. Yang penting tanda ingatan kita pada mereka yang terkesan akibat daripada musibah banjir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.